Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hamizan. Okey, pada minggu ni kita akan borak pasal pandu arah dan orientering. Okey, so basically pandu arah atau orientering ni selalu kita gunakan apabila kita berada dalam hutan. Kalau kita nak cari arah suatu tempat ke, kita nak pergi ke tempat ni, kita tengok map kan. Kita tengok peta tu. Tapi kita tak tahu macam mana nak baca peta, so kita kena ada kompas. Okey. So, apabila dua benda ni ada, so kita bolehlah nak pergi sini, pergi situ dengan cara yang betul. So, minggu ni saya akan tunjukkan cara dia. Okey. So, untuk dalam tugasan ni, perkara yang pertama yang saya perlu cari ialah tentukan arah mata angin kawasan rumah saya. Okey. Saya mencari arah mata angin di rumah saya menggunakan kompas yang berada di telefon pintar kita sahaja. So, berdasarkan kompas ni, setelah saya cari tadi, saya mendapati bahawa rumah saya berada di kawasan timur. Okey, di hadapan saya ataupun yang di kamera ialah kawasan utara, manakala belakang saya ialah selatan, timur, barat. Itu untuk arah mata angin. Okey. Seterusnya, untuk tugasan yang kedua ialah mencari arah kiblat. Okey. Basically untuk arah kiblat ni kita akan tentukan dengan melihat di mana terbit dan terbenamnya matahari. So arah kiblat ni kita akan tengok di mana matahari terbenam. So matahari akan terbenam di sebelah barat, iaitu berada di kawasan sini. So utara, selatan, timur dan barat. So rumah saya punya kiblat adalah berada di kawasan barat, yang tu berada di kiri saya. Okey, untuk yang terakhir saya akan ajar cara-cara menggunakan kompas dengan betul. Okey, dia ada dua cara. Sama ada kita menggunakan bearing untuk pergi ke suatu kawasan, ataupun kita nak tentukan suatu kawasan itu punya bearing. Okey, untuk cara yang pertama, kita punya kompas tu ataupun kita punya bearing tu kita akan pusing berapa darjah yang kita nak. Depend lah berapa darjah yang kita nak. Contoh kita nak 30 darjah ke 40 darjah, kita pusing. Lepas tu last sekali kita akan pusingkan kita punya, contoh saya guna dalam handphone, kita akan pusing kita punya handphone tu sampai jarum tu masuk dalam perumah. Okey. So bila jarum tu dah masuk dalam perumah, kita akan ikut anak panah tersebut untuk pergi ke kawasan yang kita nak. Itu untuk yang pertama, iaitu menggunakan bearing untuk pergi ke suatu tempat. Untuk cara yang kedua ialah kita nak tentukan bearing sesuatu tempat itu. Okey. Kalau cara kedua ni kita tengok dulu anak panah ni, kita tunjuk kawasan mana yang kita nak. Lepas tu lepas kita dah letak anak panah tu kat mana kita nak, kita akan pusingkan kita punya dial tu, pusing sampai kita punya jarum masuk dalam perumah. So kita akan dapat berapa bearing dia. Itu adalah cara yang kedua ataupun cara yang terakhir. Dia memang ada dua cara ya. So kalau kita dah dapat master dua cara ni, so kita dah boleh lah belajar tentang kompas dan orientering ni atau pandu arah dan orientering ni dengan lebih mendalam. Sebab dua benda ni adalah basic. So itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.